Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala wa aflah syu'un al-ummati wa farij anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang dimuliakan para habaib, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para asatidz dan juga muslimin subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Di mana saja berada, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab hikam kita. Jadi apabila kita nak melakukan amal ibadat, pastikan amal ibadat yang kita lakukan itu semata-mata kerana Allah, jangan ada selain padanya, agar amal ibadat kita dikira sebagai orang yang melakukan amal ibadat. Dan untuk melakukan amal ibadat ini, kita perlu juga mencari orang yang dekat dengan kita yang dapat membantu amal ibadat. Maka bersahabatlah kita dengan orang yang membangkitkan kita untuk akan memberi kebaikan kita dalam melakukan amal ibadah. Maka berkawan dengan orang yang soleh ini, sahabat yang soleh itu, yang pertama dengan guru yang soleh, kedua kita ini bersahabat dengan orang-orang yang ada kebaikan. Kemudian kalau kita berkawan dengan orang yang buruk akhlak pula, nanti bahaya, kita rasa kita sudah baik, kita soleh. Sebab kita kawan orang yang lebih buruk akhlak, maka ini membawa kesan yang buruk. Mengenai satu maknanya kalam hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan kita sambung dalam pengajian kitab hikam kita sampai pada muka surat yang ke-33, lebih kurang 7 daripada bawah. Maka katanya pengarang kitab kita, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, menyatakan bahawa ma qalla amalun barasa min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin raghibin. Maka dikatakan maksudnya baraza min qalbin zahidin, tiada sedikit amal. Apa maksud tiada sedikit amal? Maknanya dikira banyak amal sebenarnya, bukan sedikit. Gitu, bukan sedikit amal, tiada sedikit amal yang zahir ini muncul. Bukan sedikit bermakna banyak. Banyak amalan itu dikira apabila datang daripada hati yang zahid. Dan tiada banyak amal yang zahir daripada hati yang gemar. Raghib ini yang gemar, tiada banyak, maknanya sedikit amal apabila keluar daripada hati yang gemar kepada dunia. Jadi dua golongan, satu golongan dia amal tak banyak tapi hati zuhud, dan tapi hati ingat kepada dunia. Maka orang yang hati dia ingat kepada dunia, amalnya dikira tidak banyak. Walaupun dia banyak beramal, maka pahalanya sedikit. Amalnya dikira sedikit walaupun dia sudah beramal, kerana sesungguhnya hatinya masih bergantung kepada Allah. Hati bergantung kepada dunia. Minta maaf kalau lain tak apa okey, tapi yang paling penting Ustaz harap para jemaah tetap bersama dengan Ustaz. Boleh kalau terputus-putus, tunggulah kita gambarkan kalau TV tu ada iklan. Mana? Baik. Jadi dikatakan bahawa kita nak beribadah kepada Allah, yang pertama para jamaah, kita kena cuba sedaya upaya mengeluarkan hati kita ini daripada dunia. Kerana sesungguhnya mengganggu kita dalam melakukan ibadah. Apakah yang dikatakan dunia? Dunia dia termasuk dunia ala ta'am wa syarab, makan dan minum.
sibuk fikir makan, sibuk fikir minum, maka itu fikir makan minum saja. Jadi antaranya ta'am wa syarab, makan dan minum itu dikira dunia. Jangan sampai makan minum itu mengganggu kita ibadah. Yang kedua, apa dia? Dunia ini tempat tinggal kamu, maskan tempat tinggal kamu. Jangan duk fikir beki rumah bertahun-tahun siapa tak siap, lupa kita kepada ibadah. Kalau tak lupa tak apa kalau tak lupa bukan ustaz marah beki rumah, ramai dah orang beki. Yang ketiga, minta maaf kalau sakok-sakok Yang ketiga, yang seterusnya, yang ketiga, markab kenderaan. Jangan sampai kita sibuk fikir ke kenderaan sampai terganggu kita ibadat. Yang keempat, selain pada kenderaan, maknanya apa dia ni? Pakaian, memikirkan pakaian. Jadi ini juga terganggu dalam kita beribadat. Itu dunia yang mengganggu kita. Tu fikir makan, fikir minum, fikir kenderaan, fikir rumah, fikir pakaian, semua mengganggu kita beribadat. Jadi ibadat kita ni jadi kurang nilai di sisi Allah walau banyak. Tetapi ada orang dia sembahyang 2 rakaat sahaja, dia tak banyak ibadat. Hati dia ini betul-betul tumpu kepada Allah, tidak menyibukkan hatinya kepada dunia, maka ibadat itu dikira bermutu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah, kita ada ujian sikit, kadang-kadang terputus-putus. Ustaz mengharapkan terus bersama insya-Allah sampai dikatakan dunia juga adalah termasuk juga kalau lelaki itu wanita, itu juga dunia. Minta maaf lah kalau perempuan itu lelaki, juga dunia yang menghalang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Selain pada itu, apa dia? Harta. Jangan terlalu fikir harta benda. Angkat takbir, jangan duk fikir harta benda. Nanti kalau kita fikir harta benda, maka sedikit kasra amal, maka amal tadi tak kira banyak. Sebab bila kita angkat takbir, kita tumpuk ibadat, hati yang fikir kepada dunia, ibadat ni kurang mutu di sisi Allah Ta'ala. Selain daripada harta benda, termasuk yang mendatangkan harta benda itu, termasuk juga maknanya selain pada itu, anak pinak, keluarga kita, isteri tidak melalaikan kita, alhamdulillah. Anak isteri termasuk dalam perkara dunia. Selain pada itu, pangkat. Orang ini jadi jawatan besar, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi ketua kampung, ada yang jadi mudir madrasah, ada yang jadi ketua-ketua masyarakat. Tak kira lah apa-apa yang jadi itu, maka membawa kepada dunia yang melalaikan. Selain daripada itu, ibadat itu seperti apa? Seperti hiburan, suka kepada hiburan, lalu fikir hiburan saja. Suka hiburan, sama ada hiburan itu menunjukkan hiburan, nyanyian dan seumpamanya lah, ataupun permainan, itu juga termasuk di dalam dunia yang boleh melalaikan kita kepada Allah Ta'ala. Selain daripada permainan juga, apa dia lagi maknanya? Hiburan, permainan dan juga dan seumpamanya lah maknanya. Maka ini semua benda-benda yang melalaikan kita. Seandainya kita berjaya mengeluarkan dalam hati kita ketika mana kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kita dapat mengeluarkan dalam hati kita perkara tersebut, ke pakaian, ke minuman, ke kenderaan, ke hiburan, ke rumah, ke pekerjaan dan sebagainya. Perkara-perkara yang melalaikan itu kita dapat keluar dalam hati, maka disebut maqalla amalun. Amalan kamu tidak dikira sedikit. Amalan kamu ini hebat di sisi Allah, walaupun kamu hanya sembahyang 2 rakaat sahaja. Maka inilah yang dikatakan oleh pengarang kitab kita, dikatakan orang yang maka la kasra amalun, la kasra amalun, amalan dia tidak banyak apabila dia ini hati ketika mana beribadat cintakan kepada dunia. Yakni tiadalah sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid dalam dunia. Kalaulah amal dia itu dikeluar daripada hati,
yang zuhud kepada dunia, maknanya maka tiadalah sedikit, maknanya banyak kualiti, dia kira kualiti. Itulah hakikat ibadat. Ibadat itu dikira bermutu. Apabila dalam hati kamu keluar mana beribadat, maka kamu berjaya, maknanya keluar, mengeluarkan dunia. Saya suka dengar lagu Hindi, tapi saya tak simpan dalam hati. Bagaimana Ustaz? Maknanya kalau orang dalam hati kita ini yang tidak dibenarkan, maka cuba keluarkan. Ada pun yang dibenar, tidak mengapa. Kalau antum, kalau kamu suka lagu Hindustan, Ustaz suka qasidah. Maknanya ibadat itu menjadi sempurna, tinggi nilai di sisi Allah Ta'ala apabila ibadat yang kamu lakukan itu, kamu berjaya mengeluarkan sesuatu daripada hati kamu itu perkara dunia. Di sini diberitahu lagi beribadat yang mana ibadatnya itu keluar daripada hati yang zuhud daripada dunia tadi, maka ibadat tadi diterima akan dia. Maka terima. Tak ada suara ke? Ada suara tak Ada Dekat Ada suara tak? Boleh bagi boleh maklum ada dengar suara tak? Kalau tak ada suara, nanti kita je. Kalau ada suara, alhamdulillah Ustaz nak terus ni. Belajar kitab hikam ni ada ujian sikit, kena sabarlah. Belajar kitab hikam ini. Antara ujian belajar kitab hikam dengan Ustaz, ada ujian belajar kitab hikam dengan Ustaz ni lain putus-putus. Lain sakok-sakok. Tapi apa ni, lain tak apa molek. Tapi itulah ujian belajar. Muka surat 33. Okey, baik, kita sambung balik. Bukan senang nak dapat ilmu kitab hikam ni. Jadi kena sabarlah ujian tadi. Baik, di sini Ustaz nak beritahu bahawa apabila seorang tadi dia amal, dia melakukan ibadat, maka dalam hatinya itu ada zuhud. Zuhud ini, ingat, zuhud ini ada 3. Maknanya ada 3 zuhud ini. Kena ingat apa dia zuhud. Yang pertama, dia ini tidak bercita-cita, tidak berangan-angan sesuatu daripada dunia yang dia tidak ada. Dia tidak ada daripada perkara dunia, dia tidak angan-angan. Jadi yang pertama zuhud itu adalah dia itu tidak bercita-cita dengan sesuatu yang dia tidak miliki, dia tidak bercita-cita. Baik, contoh, kalau tanya Ustaz ada rumah besar tak? Tak ada, rumah kayu saja, kecil saja. Ustaz ada kereta sport tak? Tidak ada. Tapi Ustaz nak tak? Oh, nak tak zuhud lagi. Maknanya. Tapi zuhud itu macam mana? Zuhud ini dia tidak berkeinginan dengan sesuatu perkara dunia yang dia tidak miliki. Bagi dia, ada tidak ada itu tidak mengapalah. Ada, alhamdulillah, tidak ada pun tak apa. Ini zuhud yang pertama. Di dalam hatinya tidak ada sesuatu yang melibat pada dunia, maknanya. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, zuhud yang kedua adalah dia merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Bila Allah memberi kepada dia, sama ada hartanya banyak tu tak banyak, tapi dia rasa cukup. Dia merasa cukup sekadar yang dia dapat saja. Bagaimana nak merasa cukup? Kamu kena kalau perkara dunia, kamu kena tengok orang lebih bawah pada kamu. Baik, contohnya apa? Contohnya kita ada kereta buruk saja, maka kita kena bersyukur. Sebab apa? Kita ada juga kereta. Ada orang tidak ada langsung kereta, hanya ada motor. Kita kena tengok orang lebih bawah pada kita, barulah kita rasa, hati kita pun rasa bersyukur. Kita akan dapat merasa mendatangkan sifat zuhud. Yang kedua, merasa cukup dengan apa yang ada.
daripada dunia. Dan yang ketiga membelanjakan lebihan daripada kurniaan Allah. Maknanya kalau yang ketiga zuhud ini, dia membelanjakan harta yang lebih itu pada jalan Allah. Jangan kata zuhud tu duduk pada kaya. Tidak. Zuhud duduk pada miskin. Tak. Orang kaya kalau dia ini maknanya menggunakan harta Allah, dia gunakan ketika dia belanja lebihan tadi, hati dia dalam ketika dia belanja tu, hati dia tidak rasa takut. Dia akan jatuh miskin. Dia tak rasa takut. Itu tanda zuhud. Kalau dia belanja banyak, dia jatuh aku miskin pula. Dah, itu tak zuhud ni. Dia belanja, hati dia tenang setelah dia melanjakan harta yang lebih. Apabila orang itu dalam hati dia sudah tidak fikir lagi dunia, maka dia ada kebaikan dalam ibadah dia. Baik, kita tengok lagi amal tadi. Bila dia sudah zuhud dalam hatinya, maka amalnya, orang yang zuhud tadi, amalnya diterima amalnya kerana selamatnya afat. Apa makna afat? Afat ni penyakit yang membinasakan dia. Apakah penyakit yang membinasakan itu? COVID-19, Ustaz? Bukan. Apa yang membinasakan itu? Penyakit yang membinasakan itu adalah penyakit tamak. Penyakit. Jadi ingat para jamaah, kita nak beribadat ni, kita kena usaha membuang dunia dalam hati. Kalaulah jamaah berjaya membuang dunia dalam hati, ingat, sesiapa yang berjaya membuang dunia dalam hati, maka ibadat dia jadi kualiti, jadi bermutu di sisi Allah. Walaupun dia hanya sekadar melakukan amal, sedikit saja amal, tetapi di sisi Allah amalnya banyak. Sebab apa? Sebab amalnya sudah tidak ada dunia di dalamnya. Maka bahaya apabila dia kalaulah dia tidak ditolak sepenuhnya, dia ditolak mengikut apa yang ada dalam hati kamu itu akan dunia. Kalau ada dunia, ditolak. Kalau ada ketika kita boleh beribadat, maka bila beribadat tadi, maknanya ketika mana kita benar ingat Allah, maka ada kebaikan. Tiba-tiba hati kita masih lagi banyak ingat dunia, tidak bermutu. Maka hakikat banyak sedikit amal bukan duduk pada perbuatan zahir, tetapi hakikat amal itu banyak sedikit duduk di hati. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah Ta'ala tidak melihat kepada nasib baik. Allah Ta'ala tak tengok rupa paras. Kalau Allah Ta'ala tengok rupa orang yang tak cantik ni, orang yang tak comel, tak handsome, maknanya maknanya Allah Ta'ala tak tengok. Tak comel pun tak apa. Wala ajsamukum, Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh badan kamu. Kalau Allah Ta'ala tengok tubuh badan kita ini, kalau Allah Ta'ala ambil kita, Ustaz akan pergi jenis yang akak berat. Tetapi Allah Ta'ala tak tengok. Tak apalah, Ustaz kamu kurus pun tak apa. Ustaz kamu tak cantik pun tak apa. Maknanya tak handsome pun tak apa. Yang paling penting, itu semua tidak penting. Habis itu yang penting apa? Di sisi Allah, yang penting walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat akan hati-hati kamu. Jadi ketika mana beribadat, orang yang berjaya mengeluarkan hatinya, mengeluarkan dunia, yang berjaya mengeluarkan dunia dalam hatinya, maka ibadatnya benar-benar dikira banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan lagi, kerana apa banyak? Kerana amal ibadah kamu tidak ada yang merosokkan kamu. Apa yang merosokkan kita? Yang merosokkan kita ni maknanya seperti fikir ke makanan, fikir hak dunia umpamanya.
Dan maksud hak Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya itu kepada hati mereka itu seperti yang telah tersebut di dalam hadis. Jadi yang dimaksudkan sebenarnya Allah Ta'ala melihat kepada hamba. Hak Allah Ta'ala dalam kita beribadat pada Allah, Allah Ta'ala tengok pada hati seorang tadi. Maka berdasarkan kepada hadis. Apa hadisnya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Minta maaf terganggu sikit Jadi dia kata Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, bentuk tubuh badan kamu, akan tetapi Allah melihat itu akan mana-mana hati yang benar-benar mengingati Allah, itu amal ibadat kamu jadi baik. Maka dikatakan lagi maksud hak Allah Ta'ala ini akan hamba tadi, hamba itu kepada hati mereka itu. Maknanya Allah Ta'ala nak tengok hati. Bahawasanya dalam hadis Allah Ta'ala tiada menilik ia akan kepada rupa kamu. Allah tak tengok wajah kamu, dan hanya sahaja menilik mereka itu segala hati kamu. Allah melihat kepada hati-hati kita. Maka bila hati kita beribadat benar-benar, maknanya kita ni hati maka bergantung kepada Allah, maka itulah menjadi pandangan Allah. Dan apabila telah sunyi hati itu daripada kamu dunia, apabila kamu berjaya mengeluarkan dunia di dalam hati kamu, maka diamalkannya pada lawannya. Maka kalau kamu benar-benar dapat keluar dunia tadi, maka kamu akan beramal dalam lawan dia. Lawan pada orang cinta dunia apa? Cinta hati tadi sunyi daripada sesuatu, daripada lawan dia. Kalaulah kamu tidak cinta dunia, kamu cinta akhirat. Mana boleh manusia dalam hati dunia dia cinta, akhirat dia cinta? Tak boleh. Maknanya jadi seseorang tadi bila dia nak melakukan amal ibadat, dia kena sedaya upaya mengeluarkan dunia di dalam hatinya. Setengah orang-orang soleh, para awliya Allah, dia nak melakukan ibadat, contohnya sembahyang, maka dia akan melalui zikir untuk bersihkan cinta, ingatan kepada dunia. Dia sembahyang, dia zikir dulu. Kenapa dia zikir? Sebab dia nak keluarkan dunia dalam hati. Sehingga Imam Ghazali dia sebut, kalau kamu nak sembahyang, mu baca lu wallahu pala apa, supaya nak keluarkan dalam hati ketika mana sembahyang. Ada setengah ulama pula dia ajar, kalau kamu nak sembahyang, kamu kena baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nak keluar ni daripada gangguan. Soleh mereka ini beramal, melakukan amal tadi, mereka jaga supaya amal yang mereka lakukan itu memang benar-benar kualiti. Lalu dikatakan baik, dikatakan lagi apabila telah sunyi hati, dah tak ada lagi dunia, maka hatinya akan beribadat mengikut akhirat. Kerana sesungguhnya dalam hati kamu tak boleh himpun dunia pun kamu kasih, akhirat pun kamu kasih. Kalau kasih kepada akhirat, kalau kasih kepada dunia, maka akhirat tak lekat dengan kamu. Maka beribadatlah kamu dalam keadaan zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud ini adalah hati tidak terpikat dengan pandangan dunia. Hati tidak terpikat dengan pandangan dunia. Ada setengah ditanya, zuhud itu apa? Zuhud itu adalah hati seorang tadi percaya dengan apa yang ada di tangan Allah Ta'ala. Ini dikatakan dunia, ini dikatakan zuhud. Orang zuhud itu apa? Orang zuhud itu hatinya hanya bergantung kepada Allah. Dia yakin apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan Allah Ta'ala berfirman bagi Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Nabi Daud? Allah Ta'ala kata pada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, jikalau engkau kasih akan daku, maka keluarkan oleh Allah berkata pada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, seandainya engkau kasih kepada aku, maka engkau keluarkan dunia dalam hati kamu. Kalau kamu kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata, maka bahawasanya kasih kepada aku dan kasih kepada dunia itu tidak boleh berhimpun keduanya. Nabi Daud kasih dunia, dunia pun kasih, Allah pun kasih, tak akan berhimpun. Maknanya buat selama-lamanya tak boleh himpun. Oleh kerana itu, kamu keluarkanlah apa yang ada di dalam hati kamu. Jadi para jamaah, tak boleh kita sibuk-sibuknya kepada anak-anak ni. Ada setengah ulama kata kamu kena tahu kedudukan dunia mengikut pandangan Allah.
Allah tidak memandang dunia itu. Kalau pandang pun dengan Allah memandang dunia seberat sayap nyamuk, nescaya orang kafir pun Allah tak beri nikmat. Tapi kenapa orang kafir Allah Taala beri nikmat? Walladzina kafaru yatamatta'una wa yakulu kama ta'kulu an'am. Orang-orang tidak beriman, orang kafir itu mereka berseronok-seronok. Mereka Allah Taala bagi kerana tidak ada pandangan pada Allah. Maka nak buang zuhud kena tahu nilai dunia di sisi Allah. Maka orang yang zuhud ini kadang-kadang dia zuhud bermula daripada merasa tidak ada apa-apa. Maksud dia mula-mula macam mana? Maknanya antaranya dia kata ada duit tak ada duit sama saja bagi dia. Ini peringkat awal. Alhamdulillah, ada duit tak ada duit sama saja. Ini sudah zuhud. Makna peringkat tinggi sikit. Maknanya peringkat tinggi sikit, mulia tak mulia sama saja. Masyhur tidak masyhur sama saja. Masyhur bagi dia tak ada apa. Orang sebut nama dia pergi mana-mana. Oh, dia jadi terkenal. Dia pun mulia. Bagi dia mulia tak mulia sama. Mu puji pun aku senyum, mu kata kat aku pun aku senyum. Bagi aku samanya. Mu puji tak puji sama. Dua. Maknanya naik. Tadi miskin kaya sama saja. Yang pertama. Lama tu puji dengan keji sama saja. Dia tidak susah. Makna tidak ada mendapat ni kebanggaan dia. Kerana hatinya sudah tidak terpikat dengan dunia. Kaya miskin sama. Hatinya tidak terpikat dengan kemuliaan, dengan tu tidak terpikat. Kemuliaan, kemasyhuran sudah tidak terpikat. Bagi dia sama saja. Aku masyhur tak masyhur sama saja. Maknanya orang tengok, orang tak tengok, orang suka tak suka, orang komen tak komen sama saja. Begitu maknanya. Itu yang kedua. Yang ketiga maknanya dia tidak terpikat dengan makom. Dia tidak terpikat dengan karamah ataupun dengan pemberian Allah. Orang lain tu dapat karamah yang hebat-hebat, dia tak ada. Dia terpikat pun tu. Kerana hatinya bukan fikir ke nak karamah. Aku nak berzikir ni biar aku jadi gini. Aku nak buat amalan jadi gini. Maka di sisi orang sufi, zuhud kamu tidak sempurna. Zuhud yang sempurna ini kedudukan dunia, miskin kaya, dengan kemuliaan, tidak kemasyhuran, tidak terpikat, hatta dengan maqam karamah dan juga tu dia tidak terpikat. Baginya hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik, dan adalah amal yang soleh. Kemudian daripada tauhid itu zahid. Amal soleh itu nak jadi orang zuhud mesti melalui dengan tauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah dan dengan dia terlebih besar kepada Allah. Kerana orang yang zuhud, orang yang alim, orang yang tauhid, mengenal Allah dan soleh itu sisi Allah. Dan jikalau sedikit amal sekalipun, walau amalnya tidak banyak, tetapi oleh kerana hatinya itu zuhud kepada Allah dan bertauhid, yakni Allah. Kerana apa? Kerana syaitan itu tiada boleh menasihatkan baginya. Kerana syaitan payah nak menipu daya. Sebab apa? Sebab syaitan banyak tipu daya dengan dunia. Dia cerai, dia masuk ke bahagian duit Allah kita. Dia masuk dalam satu hadis daripada Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa sahabat Nabi ada berkata, dia kata apa? Raka'atan, ini Ibnu Mas'ud kata raka'atan, minta maaf ustaz yang kena minta maaf. Sebab apa? Sebab selalu lekat-lekat program ni, kuliah kita ni. Tapi tak apalah, macam mana ujian sikit. Kalau boleh sambung, ustaz cuba sambung. Raka'atani min zahidin alimin al-mujtahidina ila akhir dahri abadan samada. Apa maksudnya? 2 rakaat sembahyang orang yang alim, yang mengenal Allah, lagi dia zuhud, lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang beribadat banyak, berusaha banyak, dalam keadaan dia ini tidak zuhud, dalam keadaan dia akhir masa. Maknanya sampai selamanya dia mati, dia beribadat tak putus-putus, tapi hatinya cinta dunia. Baik orang yang hati yang zuhud kepada Allah, walaupun saja. Raka'atani mizahidin, orang yang zahid, alim, lebih baik.
khairu min ibadati muta'abbidin, daripada ahli ibadat yang dia tidak alim, tidak zahid. Maka dengan sebab itu para jemaah, kita kena baik. Lagi dikatakan lagi, dan orang yang zahid itu menjauhkan syaitan daripada kekerasan atasnya. Dikatanya bahawa orang yang zuhud ini dia lebih selamat kerana syaitan akan menipu daya. Syaitan akan menipu daya. Antara jalan dia tipu daya kita adalah jalan dunia. Jalan dunia, syaitan tipu daya. Tetapi orang-orang yang sudah zuhud, kata selamat dia daripada tipu daya syaitan tentang dunia, maka sempurnalah ikhlas dia, sempurnalah khidmat, yakni sempurnalah taat dia kepada Allah. Maka kita kena zuhud supaya apa? Tak kisahlah tentang rezeki, jangan kita gaduh. Penting kita beribadah pada Allah. Kalau dapat banyak, bersyukur dan gunakan pada yang lain. Tapi kalau tak banyak, kita kena rasa cukup dengan apa yang ada. Maknanya, lalu dikatakan bahawa yang zahid itu meninggalkan segala bahagian dunia daripada kebesaran dan harta dan martabat. Maka orang yang zuhud ni segala semuanya yang melibatkan kepada dunia, sama ada kebesaran, sama ada kebesaran, sama ada harta, sama ada martabat. Macam Ustaz kata 3 tadi. Yang peringkat awal, orang zuhud ini dia rasa sama saja, walaupun dapat miskin pun tak apa. Yang kedua, dia tidak terpedaya dengan harta. Dia tidak terpedaya dengan kebesaran, pujian, sanjungan, dia tak fikir itu. Harta benda dia tak kisah itu. Harta benda. Dan juga martabat dia tak kisah. Maknanya dia tak kisah dia jadi wali yang ada karamah ke, dia jadi wali yang tidak ada karamah, dia tak kisah. Maknanya yang penting dia nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia beribadat, hatinya tumpu kepada martabat, dia tak kisah bahagian martabat, pujian, dia tak kisah pujian. Maka orang yang beribadat mencari pujian, dia tidak ikhlas, lagi tidak zuhud, maka ibadat tidak dipandang. Dan kesempurnaan, walaupun dia tak mencari kesempurnaan dari segi pandangan makhluk, jadilah ia itu hampir kepada berbahagia sejahtera daripada afat, dia akan selamat daripada sesuatu penyakit di dalam hati, sehingga hatinya diselamat. Kenapa? Kerana hati kita ni masih lagi sibuk memikirkan perkara dunia antaranya. Jadi bahaya, sangat besar bahayanya itu. Dan dikatakan lagi, iaitu bila sudah berjaya melakukan amal ibadat, dalam keadaan kita buat amal ibadat tadi, bila dah berjaya mengeluarkan dalam hati kita dunia, maka ibadat kamu dikira banyak, walaupun kamu buat ibadat tak sama. Jadi begitulah. Sebab tu kata guru kita, Tuan Guru Haji Yaakob, dia pernah berkata, nanti ada orang yang ibadatnya tak banyak tapi pahalanya banyak. Tetapi ada orang yang ibadatnya banyak tapi pahala dia sikit. Kenapa orang tu ibadat? Kerana ibadat dia tadi ibadat yang tidak terganggu dengan penyakit dalam hati. Jadi banyak. Tapi kenapa orang amal ibadat banyak tapi pahala sedikit? Kerana di dalamnya itu ada perkembangan amal. Apa dia binasakan amal? Iaitu cinta dunia membinasakan akan amal. Maka Syekh Abu Hasan Syazili pun dia kata, apa dia? Aku lihat teman aku yang aku percaya, aku kata Syekh Abu Hasan Syazili, aku bertanya, dia pun bertanya kepada kawan dia, bagaimana kalau kita ini apakah tanda? Cuba bagi diri. Apakah makna ataupun tanda keluar dunia pada diri tadi? Maka apakah dia tanya, anda apakah kamu tahu? Apakah tandanya keluar dunia daripada diri aku? Diri aku ni berjaya keluar dunia, apa tandanya? Dia kata, aku tak tahu. Katanya, tandanya pada kamu tu. Tapi tanda keluar pada dunia tadi,
Mendapa tanda orang tadi hatinya keluar dunia dalam hati? Tanda orang itu hatinya sudah tidak ada dunia, hatinya sentiasa tenang. Hatinya sentiasa tenang dengan perkara dunia. Ada tak ada tenang. Maknanya hatinya sentiasa tenang. Kita kalau hati kita tak tenang, mana dapat sikit PT kali ni, dapat duit, bila nak dapat duit ni, lepas tu patutnya dapat tak dapat, hati kita jadi gelisah, fikir sama, hati tak tenang, maka dunia ada lagi dalam hati. Kawan dia, apakah kamu boleh, macam mana tanda seorang tadi dunia keluar daripada hatinya? Katanya hati dia sentiasa tenang dengan dunia, sama ada dunia ada dan dunia tiada. Tiada dunia pun dia memiliki dunia. Orang yang memiliki dunia, fitih banyak, susah hati kot. Kayak nak buat gini, macam-macam rancang, fikir gini, terganggu ibadat. Maka dunia duduk dalam hati. Itu dunia ada dunia di tangan. Kalau dunia tak ada tangan, fikir pula macam mana nak memiliki. Maka bermakna bila dunia ada dalam hati kamu, maka membawa hati ibadat kamu jadi binasa, jadi rosak. Lalu dikatakan lagi, dikatakan lagi setengahnya dan setengahnya telah disifatkan Allah Ta'ala bagi segala orang yang mukmin itu dengan banyak. Dengan banyak kerana mengandung akan dia daripada wujud ikhlas. Bila ikhlas, seorang yang berjaya mengeluarkan dunia dalam hati, maka ibadatnya membawa kepada ikhlas. Bila sudah ikhlas, maka ibadatnya dikira banyak. Dikira banyak pahala. Banyak itu, kata ulama sufi, maksud banyak itu adalah banyak pahala. Maka dikira ikhlas dan juga dengan ketiadaan riak, kerana sudah tidak ada, ataupun dikira ibadat jadi banyak kerana ikhlas, kerana tidak ada riak pada manusia, nak tunjuk-tunjuk orang. Dan segala orang yang munafik itu sedikit amalnya. Bila orang yang munafik itu sedikit amalnya, maka sedikit amalnya. Orang munafik ini disebut dalam hadis, dia kata kalau cakap selalu bohong, kalau janji selalu mungkir, kalaulah maknanya beri amanah mengkhianati, dan kalau bergaduh melampaui batas. Maknanya kalau ada sifat begitu, maka ibadatnya jadi kurang. Ibadat pun jadi kurang, pahalanya kurang. Kerana mengandung atasnya tiada ikhlas dan wujud riak unas, kerana ibadat tidak ikhlas dan juga menunjuk-nunjuk manusia. Ingat, kalau buat apa-apa, kalau boleh jangan tunjuk pada manusia tentang amal ibadat kita. Walaupun kita banyak baca Quran, walaupun kita banyak berzikir, kerana kita banyak-banyak pun kita bagi tahu, kita tak pasti lagi ibadat kita ini. Kerana Allah tak tengok zahir banyak tak banyak, tapi Allah tengok hati yang betul-betul ingat kepada dia. Dan telah diceritakan oleh Sidi Syekh Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya, katanya 2 rakaat daripada orang yang zahir alim itu terlebih baik daripada ibadat orang yang ibadat yang bersungguh-sungguh hingga akhir zaman. Maknanya kalau orang rakaatan fi zahidi alimin khairum min ibadati muta'abbidin al-mujtahidina ila akhir dahri abadan samadan. Maka orang yang sembahyang 2 rakaat, dia 2 rakaat tapi zuhud alim dia, itu lebih baik daripada ahli ibadat yang bersungguh-sungguh banyak ibadat sampai kepada akhir zaman dia beribadat, maka tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana di dalam hatinya masih ada lagi penyakit. Penyakit besar itulah cinta dunia, yang kita wajib mengeluarkan dunia dalam hati kita. Ingat, mengeluarkan dunia itu di dalam hati. Bukan mengeluarkan dunia itu maknanya dia keluarkan dunia sehingga meninggalkan dunia. Tidak. Kerana Nabi SAW bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi. Orang itu tidak dikira benar-benar baik. Orang itu tidak dikira benar-benar baik sehingga apabila dia meninggalkan dunia kerana akhirat, sampai cara terus kepada dunia. Bukan begitu. Dunia kita ambil, tetapi ambil hanya di tangan, akhirat di hati. Maka sesiapa yang dunia sekadar sampai kat tangan saja, tak masuk dalam pintu hatinya, maka dia orang yang zuhud. Tetapi sesiapa yang menjadikan dunia itu masuk di dalam pintu hati dia, maka jadilah dia ini orang yang tidak zuhud.
zuhud. Maka oleh kerana itu kita kena jaga-jaga supaya dunia ini tidak bertapak di dalam hati kita. Kalau bertapak, cuba kita kikis dunia itu sikit demi sikit, sikit demi sikit, sampailah dunia itu dapat kita keluarkan di dalam hati kita. Baik, lalu dikatakan lagi bahawa, dan kata Abdullah kata Abu Muhammad Sahal radhiyallahu anhu bahawasanya dikurniakan orang yang zahid itu pahala segala orang yang alim. Bila dia sudah zuhud kepada Allah, maka dia dapat pahala segala orang yang alim. Maknanya dia dapat pahala dengan pahala orang alim. Maknanya dan juga dikatakan bahawa dan segala orang yang abid dan dapat pahala abid, bagaikan dia ini banyak ilmu, bagaikan dia banyak ibadat, walaupun sekadar 2 rakaat, tetapi hati yang zuhud kepada Allah, yakni yang bergantung kepada Allah. Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu zuhud, tidak tamak, tidak terpedaya tidak terpedaya dengan dunia, tidak tertarik dengan dunia, Allah kasih pada kamu. Dan kamu zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, yakni kamu zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia itu, kamu tidak tertarik dengan apa yang ada di tangan manusia, manusia akan kasih kepada kamu. Maka ingat, sehingga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud juga ada mengatakan bahawa dikatakan dalam apa ni, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa laisa zuhdu bitahrimil halal. Maknanya bukanlah zuhud itu dengan mengharamkan benda yang halal, bukan. Wala bi'idha'ati mal, dan zuhud bukan dengan perhabis harta banyak-banyak, tunjuk orang habis harta, bukan begitu lagi, pun bukan. Wa innama zuhdu, akan tetapi zuhud antakuna bima fi aidillah awsaqu mimma fi yadika. Tetapi zuhud itu adalah kamu yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, sehingga kamu dak fikir terus dah bab dunia, dak fikir terus dah bab harta benda. Maknanya maka itulah maknanya kamu dikira benar-benar zuhud. Dan dikatakan lagi, zuhud dikatakan lagi, mengatakan bahawa ada ulama mengatakan laisa zahidu man la mala indahu, bukanlah orang zuhud orang yang tidak ada harta. Wa innama zahidu man lam yushghalil ma'i qalbahu, bukanlah zuhud itu orang tidak ada harta, zuhud itu orang yang hatinya tak sibuk dengan harta. Maknanya zuhud itu adalah orang yang hatinya tidak sibuk dengan harta. Wa in utiya misla ma utiya Qarun, walaupun harta diberi banyak dia macam harta Qarun, tapi dia tak sibuk dengan harta, maka itulah yang dipanggil zuhud. Maknanya. Kemudian dikatakan lagi bahawa pahala orang, dia dapat pahala orang alim dan segala orang yang abid. Kemudian dibahagikan atas segala mukmin pahala bagi segala amalnya. Dan tiada dilihat di dalam hari kiamat yang terlebih afdal daripada orang yang zahid lagi alim, lagi wara. Jadi bila dekat negeri akhirat, pahala dia begitu banyak. Kenapa? Apabila ibadat yang dia lakukan tadi hatinya tidak tergantung kepada dunia. Hati yang sudah bergantung kepada Allah menyebabkan bahawa amal ibadatnya mendapat kedudukan yang tinggi. Macam mana pahala itu banyak? Kita faham, lama ni salah kita faham. Oh, pahala banyak ni dengan ibadat banyak. Saya sembahyang Duha 8 rakaat. Saya baca Quran 3 juzuk satu hari. Saya zikir Allah 1000 kali sehari zikir. Maka disangkakan pahalanya banyak begitu. Rupanya tidak. Bukan begitu banyak. Kalau kamu zikir banyak-banyak, hati ingat ke dunia, sikit kot pahala kamu.
Maknanya orang lain ni sambil zikir sambil tengok telefon contohnya. Contoh saja, jangan marah. Maka begitu juga baca Quran banyak-banyak 3 juzuk baca Quran sehari. Tulis pula dalam Facebook, hari ni saya banyak baca Quran 3 juzuk sehari, supaya orang baca, oh hebat dia ni, dapat pujian. Akhirnya pahala kurang. Begitu juga infak, dia ni pun infak. Oh infak banyak. Orang mana saya sampai 100,000 infak. Tetapi rupa-rupanya ketika infak dia inginkan orang sanjung dia, maka sedikit juga pahala dia. Kalau sedikit boleh tahan, takut tidak ada pahala. Itulah wal-iyazubillah. Di sinilah pentingnya pengarang kitab kita Hikam memberitahu adab kita dengan Allah dalam amal. Tertipu daya kita kerana melihat amal itu, merasakan fikir banyak itu pada amal zahir, padahal banyak itu bukan amal zahir para jemaah. Banyak itu pahala mengikut amal hati, amal batin. Amal batin. Bagi kita jangan terlalu sibuk nak banyak amal ibadat. Kita ni macam-macam. Kalau boleh nak zikir, macam-macam zikir. Kalau boleh semayang, macam-macam sembahyang. Kalau boleh macam-macam sedekah subuh, sedekah zuhur, asar, macam-macam sedekah kita buat. Alhamdulillah. Tetapi jaga hati kita. Kalau hati kita selamat, alhamdulillah, bagus kita. Tapi bimbang, takut apa? Kalau kita sibuk yang zahir, yang batin kita tak jaga, akhir sekali ibadat kita kurang di sisi Allah. Wal-iyazubillah. InsyaAllah moga-moga semua yang mendengar ini dapat faham, dan lepas pada ini kita pakat jaga hati kita masing-masing. Baik, kemudian dikatakan bahawa maknanya dan kata Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, kata Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu telah mengadukan setengah manusia bagi seorang laki-laki daripada orang yang soleh. Dia tanya pada seorang yang soleh, diceritakan ada jumpa dengan seorang yang soleh, yakni tuan guru, seorang guru yang soleh, bahawa berbuat ia akan amal kebajikan dan tiada dapat manisnya. Macam mana ini tuan syekh, tuan guru? Saya sudah beribadat tetapi tidak manis dalam ibadat. Saya sudah beribadat tapi tiada manis dalam ibadat, tiada manis dalam hati. Maka katanya, kerana bahawasanya kepadamu ada anak iblis. Macam mana ibadat kamu nak manis, dalam hati kamu ada anak iblis dalam hati kamu. Apa dia anak iblis itu tuan guru? Dan yang kata dalam hati tadi, anak iblis itu adalah dunia. Katanya dunia ada dalam hati kamu, patutlah kamu untuk manis dalam ibadat. Maka maka bapa itu bahawa mengunjung anaknya di dalam rumahnya hati. Bila hati itu ada anak dia, ada dunia, maka iblis mari lah. Maknanya kerana ada anak dia, apanya anak iblis? Dunia duduk dalam rumah dia, rumah hati. Oleh kerana itulah ibadat kamu tidak manis. Kerana apa? Di dalam hati kamu ada anak iblis. Apa dia anak iblis? Iaitu dunia yang dimaksudkan. Maknanya maka dia akan kunjung, maka tiada memberi bekas masuknya melainkan binasa. Bila saja anak iblis ada dalam hati, maka ibadat kamu tidak akan memberi bekas, tidak akan memberi kesan. Wal-iyazubillah. Maknanya, jadi setakat ini para jemaah, Ustaz cadangkan zikir. Habib Umar dia suruh baca panjang, boleh nak buat. Maknanya Habib Muhammad Al-Idrus dia hantar WhatsApp ke Ustaz, dia kata Habib Umar pesan baca. Apa dia? Mengatakan bahawa Rabbana fil lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbih aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Panjang sikit tapi nak 5,000 sehari. Dia 5,000 kali dalam sebulan. Maknanya jadi kalau payah sangat, kita banyak istighfar pun tak apa. Istighfar, astagfirullah. Orang banyak istighfar, dunia tak boleh duduk lekat dalam hati kita.
Banyak istighfar, insya-Allah slow-slow lah kita cuba-cuba. Cuba-cuba istighfar. Moga-moga bila kita beristighfar sebanyak-banyak, dunia akan keluar sikit dalam hati kita, supaya kita dapat beribadat, kerana selama ini dunia lah ganggu kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa diceritakan, sebab itu dikatakan kalau ada dunia itu binasa. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ad-dunya fi yadi fil yadi yajuz. Dunia duduk dalam tangan tak apa, boleh, tak ada masalah. Fil jaibi, dunia duduk dalam kocek kamu tak apa, yajuz, tidak ada masalah. Iddikharuha bisababin niyati salihah. Kamu simpan dunia tapi kamu niat baik tak apa. Saya simpan duit banyak-banyak, saya nak tolong madrasah. Saya simpan duit banyak-banyak, saya nak bantu orang susah. Tak apa, tidak ada masalah. Amma fi qalbi, tetapi dunia jangan sampai masuk dalam hati. Kalau masuk dalam hati, la yajuz, tak boleh. Tak boleh. Wukufu ala babi, tapi kalau dunia duduk depan pintu,